A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan, kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini kita kembali dalam Tanyalah Ustaz untuk tafsir dan tarannum surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 29 sehingga ayat yang ke-32, dan kita bawakan ke studio sebagaimana biasa Al-Fadhil Ustaz Muhammad Razi Muhammad Rajab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Masya-Allah, tabarakallah, khabar yang sangat bahagia, ceria dan gembira. Alhamdulillah, syukur. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita kembali digandingkan untuk pagi ini bagi edisi Sabtu 11 Disember 2021, dan saya yakin dan percaya para penonton semestinya tidak sabar-sabar untuk sama-sama kita menghayati surah Ghafir atau surah Mukmin ini untuk ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-32. Dan kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi 0377261603 atau paling mudah hantarkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan sebelum saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk perkongsian ataupun mukadimah pada pagi ini, sedikit renungan ataupun perkongsian kepada anda para penonton. Kitab tafsir yang kita gunakan yang berbahagia Ustaz ialah kita menggunakan tafsir pimpinan Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana tafsir ini merupakan satu usaha yang sekira cukup luar biasa, yang mana dimulakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman, yang mana merujuk kepada keputusan daripada sidang Majlis Raja-Raja. Dan fasa pertama Ustaz bermula pada 6 Oktober 1963. Dan manakala memasuki fasa yang kedua pada 16 Februari 1968, 10 juzuk yang pertama disiapkan, dan fasa yang ketiga iaitu 1970, 10 juzuk yang berikutnya, dan 10 juzuk yang ketiga pada 1972. Dan fasa keempat pada tahun 1980 para penonton, dari tulisan Jawi ke tulisan Rumi, yang mana usaha ini berlaku zaman Yang Amat Berhormat Tun Hussein On pada Perdana Menteri pada ketika itu. Dan tugasan menyemak para penonton, tugasan menyemak naskah tulisan Rumi ini telah dilakukan dengan usaha sama daripada Sahibus Samahah Datuk Syekh Abdul Muhsin Haji Saleh, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan pada ketika itu, dan Allahyarham Al-Fadhil Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz yang merupakan pemangku Imam Besar Masjid Negara pada ketika itu. Dan pada tahun 1996, tugasan cetakan bagi Ustaz, tulisan Jawi dan juga tulisan Rumi, kita serahkan ataupun diserahkan kepada Darul Fikir. Dan ini antara satu usaha yang cukup luar biasa para penonton, yang mana keistimewaan tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini yang menjadi rujukan untuk pengajian-pengajian tafsir di surau masjid dan juga pusat pengajian di Malaysia khususnya. Dan yang bagus Ustaz, saya kira para penonton kita dah pun bersedia untuk sama-sama kita hayati, kita renungkan, untuk sama-sama kita tafsirkan dan juga tarannum ayat surah Ghafir ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Jadi untuk mukadimah saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz, fa tafadhal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa aminna ya salamun ya mu'min ya arhamar rahimin. Terima kasih Dai Anas. Apa khabar penerbit, kru yang bersedia sejak dari awal pagi tadi, Masya Allah, Tabarakallah. Seterusnya penonton yang setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya, mak ayah di kampung apa khabar, dan seterusnya saudara mara kita, seterusnya tuan-tuan guru yang turut bersama dengan kita. Mohon izin, laluan dan perkenan untuk kita bicarakan seperti yang disebut oleh Dai Anas tadi, ada dua nama, surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, ya. Surah Al-Mu'min menduduki aturan kedudukan yang ke-40, ya, 85 ayat. Dan unik bicara kita pada pagi ini dan besok ialah bicara tentang seorang daripada saudara kepada Fir'aun yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya, insya-Allah. Bersedia semua, ya. Sebelum itu, seperti biasa, satu saranan untuk kita berinfak pagi ini, like, komen dan share, perbanyakkan di segala media yang kita ada, WhatsApp, Telegram, Instagram berkilo-kilogram, Twitter dan sebagainya, FB dan sebagainya. Ya, dengan satu niat, taqarrub ilallah, nak dekatkan diri kepada Allah, agar semua saudara mara sahabat anda, rakan tawalan kita dapat syafaat Quran insya-Allah pagi barakah ini. Baik, surah Ghafir atau Al-Mu'min ayat 29, kita bersedia semua. Kalau tafsir Pimpinan Rahman edisi yang berada bersama kami, muka surat 1248, ya. 1248 juzuk yang ke-24. Kita mulakan dengan Tarannum Bayati insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. Kita berhenti kat situ dulu. Hadirin rahimakumullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah rakamkan dalam Al-Quranul Karim bicara satu manusia yang menyembunyikan imannya dan dia sedara kepada Fir'aun. Sambungan daripada ayat 28. Ayat 29 dia berkata, wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamulah kuasa memerintah dengan bermaharajalela di muka bumi, yaitu Mesir dan sekitarnya. Tetapi kiranya keadaan bertukar, maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang elok dijalankan, dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Dari Anas dan semua penonton, bersama-sama kita dalam Tanyalah Ustaz ini ramai penonton yang bukan Islam sebenarnya. Jadi kita bagi satu penghormatan ya untuk mereka bersama-sama menyelami dan kita meladeni mereka. Izinkan saya untuk berbicara dengan tafsir dalam bahasa Inggeris, terjemahan dalam bahasa Inggeris. Jadi apa yang dia kata, oh my people, ya, sovereignty is yours today, your being dominant in the land, but who would protect us from the punishment of Allah if it came to us? Pharaoh said, or Fir'aun said, I do not show you except what I see, and I do not guide you except to the way of right conduct. Fir'aun pun kemah juga dia. Ayat 30 ya. Terjemahannya, dan berkatalah pula orang yang beriman itu. Ada jawab kepada Fir'aun. Apa dia kata? Wahai kaum aku, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa kebinasaan, sebagaimana yang telah menimpa kaum-kaum yang bergabung menentang Rasul-Rasulnya. Jadi izinkan saya untuk menterjemahkan dalam bahasa Inggeris. And he who believed said, O my people, indeed I fear for you a fate like the day of the companies. Jadi kat situ dulu. Jadi dua-dua ayat ini akan menggemparkan kita rupa-rupanya ada yang beriman tetapi menyembunyikan imannya. Silakan Dayana. Masya-Allah, tabarakallah. Satu bacaan yang cukup luar biasa daripada yang bagi Ustaz Razi Rajab. Masya-Allah, tabarakallah. Kita berbicara surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min yang mana pada juzuk yang ke-24 merupakan surah Makkiyah, mempunyai 85 ayat, dan subhanallah kita mengguna pakai ataupun merujuk kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman, dan sebenarnya Ustaz banyak lagi akan kita telusuri untuk surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ini. Jadi terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas tontonan anda. Kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, tafsir dan taranum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 29 sehingga ayat yang ke-32, dan kita nak teruskan lagi dengan kita serahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk kita sama-sama menghayati apakah intipati surah Ghafir ini ataupun surah Al-Mu'min ini ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz. Baik. Saya begini, mula-mula merancang untuk nak bahagi dua, TV3, TV9. Ya. Kadang-kadang kita kena ambil cakna juga. Di TV3 ada sahabat-sahabat kita yang ada urusan sejak di jam 8. Betul. Apa kata kalau kita habiskan untuk ayat 31 dan 32? Ya. Boleh insya-Allah ya. Insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ke muka surat 1249 ya, juzuk yang ke-24, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saya ingat sangat-sangat, saya waktu sekolah serendah sampai sekolah menengah sampai universiti, inilah dia. Ya, kitab tafsir rujukan yang menjadi suatu kita sebut popular daripada bibir ke bibir. Bawa tak tafsir pimpinan Rahman, bawa lah, sebab dia satu tafsir yang dipiawaikan. Betul. Ya, dan mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ayat 31 kita baca dengan Tarannum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat naik reverb sikit insya-Allah. Mithla بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما Sadaqallahul Azim. Apa maksud firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Ghafir ayat 31 dan 32 ini ya? Kita sama-sama telusuri kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu seperti keadaan kaum Nabi Nuh dan Ad dan kaum Nabi Hud dan Thamud, iaitu kaum Nabi Salih, serta orang-orang yang datang kemudian daripada mereka seperti kaum Nabi Lut. Dan ingatlah, Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman kepada hamba-hambanya. Jadi kaum ini datang sebelum dari Firaun lagi. Ya, Firaun lupa, maka diperingatkan oleh saudaranya yang beriman tadi. Jadi kata dia, like the custom of the people of Nuh, peace be upon him, and Ad and Thamud and those after them, and Allah wants no injustice for his servant. Lalu ayat 32, terjemahan daripada firman Allah tadi, dan kata dia lagi, wahai kaum aku, sesungguh-sungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab siksa pada hari kiamat, yang padanya masing-masing menjerit-jerit memanggil, memohon pertolongan. And O my people, indeed I fear for you the day of calling. Jadi hadirin rahimakumullah, kita himpun empat ayat ini. Sebenarnya kalau kita rujuk kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, ada pelbagai tafsir yang banyak ya, kita dapati disebut saudara Firaun yang beriman ini adalah sepupu dia. Ada yang menyebut sepupu di sebelah ayah dia. Ya. Dan kita lihat bahasa, kalau nak disimpul awal, ya, kita lihat bahasa seorang muballigh, seorang pendakwah yang menyembunyikan keimanannya, tetapi
ingin membawa Fir'aun dan kaumnya pada waktu itu berfikir secara waras, ya. Cara dan kaedah berfikir yang begitu objektif. Apa objektifnya? Membawa untuk sedar diri bahawa kehidupan di dunia ini sementara. Dan lihatlah apa yang berlaku kepada kaum yang telah dibinasakan sebelum kaum yang sedang kita kisahkan mereka ini, iaitu Qibti dan juga Bani Israel. Kerana Fir'aun daripada bangsa Qibti, Nabi Allah Musa alaihissalam daripada bangsa Bani Israel. Dan ini perbicaraan ini berlaku di antara saudaranya yang Qibti juga. Dan apabila kita melihat, ya, kepada kaedah ataupun uslub dakwah, ya, dakwah yang sedang berlaku ini ialah mengajak untuk menggunakan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri kepada semua manusia, iaitu akal. Fungsi akal itu disinergikan dengan caranya untuk melihat perkara-perkara yang berlaku sebelumnya. Lalu orang kata, Ustaz, perlukah kita lihat sejarah ni? Perlu. Ya. Saya analogikan, kalau kita bawa kereta, cermin yang kita kena pandang ke belakang tu ada berapa kalau kereta? 3. Ada 3, kanan, ya, tengah dalam kereta dan kiri. Reverse kamera kita. Reverse kamera campur lagi. juga. Ya, tak cukup itu. Dan kalau motosikal pun tetap kena ada 2. Jadi itu satu perkara yang patut kita fikirkan dan renung-renungkan. Jangan renung sampai kesudah, tapi ambil pengajaran dan bertadabbur dengannya. Silakan Rayana. Masya Allah, tabarakallah. Satu penjelasan yang cukup luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, para penonton. Sebagaimana yang telah pun diwar-warkan oleh yang bagi Ustaz, kita minta jasa baik kepada anda. Bagi yang menonton menerusi FB Live siaran kita pada pagi ini, sama-sama tekan butang kongsi, sebar, luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah, Ustaz, kita nak masuk kepada penghayatan ataupun intisari apakah yang cuba untuk disampaikan pada ayat yang ke-29 ini. Kita mulakan dan sebagaimana maksud dan juga surah yang Ustaz telah pun pendengarkan bacaan sebentar tadi, kita nak hayati apakah sebenarnya yang cuba untuk disampaikan dalam ayat yang ke-29 dan juga yang berikutnya, Ustaz. Dipersilakan. Baik, kalau kita lihat perkataan Fir'aun disebut dalam Al-Quran ataupun Farao, ya, 67 kali. Ya. Kataan Nabi Musa disebut sebanyak 131 kali. InsyaAllah selepas ini banyak lagi bicara kita berkaitan dengan 4 ayat ini. InsyaAllah kita akan berhenti rehat seketika ataupun berjeda seketika. Kita akan sambung selepas ini. Jadi terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik tafsir dan taranum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, hubungi 0377261603 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi poster di ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan untuk tadabbur dan juga tafsir ayat yang ke-29 sebelum saya serahkan kembali kepada yang bagi Ustaz, kita raikan terlebih dahulu Ustaz soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita pada pagi ini, Laila Dela Rosa yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-29, adakah yang dimaksudkan maka siapa lagi yang boleh menolong kita dari azab Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah perkataan kita yang digunakan lelaki mukmin dalam ayat ini merupakan satu peringatan untuk semua juga,
Ini kerana apabila azab Allah Subhanahu wa taala turun, semua yang ada pada ketika itu juga akan menerima azab yang sama. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang pertama, Laila Dila Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua saya minta sungguh-sungguh bagi perhatian pada bicara yang akan kita sampaikan ini. Allah Subhanahu wa taala apabila menyampaikan wahyunya melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelumnya perantaranya ialah Jibril alaihi salatu wassalam, menyampaikan dengan begitu hikmah. Nak cari perkataan yang sesuai dalam bahasa Melayu tu tak dapat untuk kita sebut ya dengan lisan kita, karena kelemahan diri kita manusiawi ini. Tetapi dahsyatnya bahasa ilahi ini atau sirah mubalaghah ini, kita kadang terpaku. Bila ada perkataan tu kita fikir panjang. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jangan tersasar. Di setiap zaman akan ada lelaki seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat 28 kalau kita telusuri sebelum ini oleh Ustaz Zarifi ya. Rajulun mu'min, lelaki yang beriman yang simpan iman dia. Jadi setiap zaman ada. Hinggalah zaman Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penamat para nabi dan rasul. Dan saya melihat perkara ini berlaku di setiap waktu dan ketika. Itu yang kata, kalau kita nak bagi masyarakat dan yang lihat di sana biar tahu jangan keliru faham, kita kena fikir sekejap. Maklumat-maklumat sebegini kadang tak sampai kepada kita. Ya. Ya. Bagaimana ustaz dia beriman, zahirkan keimanan dia. Bagaimana dia beriman lalu dia simpan. Betul. Ini sangat cantik ni ya. Karena itu ada perkara yang kalau kita sebut, oh, insan ini beriman. Ya. Tetapi dia menyembunyikan, ramai yang akan menentang. Maka tanyalah ustaz, membuka satu ruang untuk kita belajar lagi. Betul. Dan belajar sedalam-dalamnya lagi. Kita dalam ayat yang ditanya oleh Laila Dila Rosa tadi merujuk kepada lelaki yang beriman itu. Dia juga salah seorang daripada penasihat kepada Firaun. Dia pemimpin di kalangan kerajaan Firaun, ya. Dan dia sangat rapat kerana mempunyai hubungan kekerabatan, ada hubungan darah dengan Firaun. Ya. Lalu dia sebut kita itu merujuk kepada dirinya, Firaun dan para pemimpinnya, Firaun wa Madaih. Ya. Dan pada waktu itu ada satu insan di kalangan 4 wanita agung yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ibunda angkatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, namanya Sayyidah Asiyah. Ya, alaihi salatu wassalam. Masya-Allah. Masing-masing menyembunyikan keimanan. Lalu orang bertanya bagaimana mereka sembunyikan keimanan. Panjang lagi bicara kita selepas ini, insya-Allah. Allahu Akbar. Kerana kita ada pemanggil di talian pada ketika ini Ustaz untuk kita raikan sebelum kita teruskan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Ana dan Ustaz. Okay, saya Ismail Basing Bulu. Ya. Sebelum saya nak tanya soalan, saya nak mohon Ustaz perbetulkan bacaan saya satu ayat saya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulka. Allahu Akbar. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna إلا
سبيل الرشاد صدق الله العظيم. Okey, soalan saya Ustaz. Ya. Apakah pengajaran yang boleh dijadikan iktibar di mana Allah SWT merakamkan buah bicara kaum muslimin dengan Fir'aun bagi mempertahankan Nabi Musa? Dan apakah ke atas kehidupan kita pada hari ini? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Masya-Allah, tabarakallah, bacaan yang cukup luar biasa, bertemankan kicauan burung di belakang. Ya. Subhanallah. Mungkin sedikit penambahbaikan daripada Bagus Ustaz dan juga menjawab persoalan pemanggil kita Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cik Ismail Mat Isa dari Sungai Buloh. Bunyi macam dengan murai batu. Ya. Begitulah kalau Ustaz saya kenal, ada mengaji Ada pengalaman. ada pengalaman sikit-sikit. Insya-Allah, tabarakallah. Ya. Baik. Hadirin rahimakumullah. Cantik bacaan. Saya oleh kerana diberi ruang untuk saya memperbaiki. Ya. Bacaan saya pun jika dibaca ada yang akan tegur. Ya. Kalau balik tasmiah dengan guru tetap akan tegur kita. Masya-Allah kita ni tidak sempurna, ya. Hadirin rahimakumullah, Tuan Ismail, ya. Saya nak tegur pada pada fasahah saja. Fasahah, ya, iaitu lahan ataupun lahjah, ya, lahjah. Disebut sebagai, kita nak kata slang ke ataupun essence, ya. Dalam bahasa Arab kalau kita sebut fi, kena sebut betul-betul fi. Jangan sebut fe. Bukan fe, ya. Fil ard. Pun begitu kalau kita belajar ilmu qiraat, kita akan jumpa ada imalah dan sebagainya. Itu satu bicara yang lain, ya. Okey. Kemudian pada menyebut kalimah al-ard, jangan terus ard, ard. Tak boleh nak buka face mask ni. Kalau nak tunjuk mulut tu jangan bagi bulat. Dah. Fil ard. Sifat huruf. Okey. Dan kalau disebut istifal dalam bahasa Arab, ya, huruf-huruf istifal, ya. Apatah lagi dia berbaris di atas fathah, ya. Dan huruf yang kita kena buka, iftah, ya, iftitah, ya. Kita kena buka mulut tu, fathah selalunya. Kalau kita sebut tu ya, dia ke depan, bukan bukan ya, tapi fil ard. Kalau Arab sebut ba ta tha ja, kita ba, bukan gitu, ya. Okey. Kemudian sedikit saja dia tidak ada lantunan pada hamzah yang sakin, yang mati, ya, yang sukun. Ba sin, jangan kita baca ba, ya. Ja'ana, ja'ana, jangan ja'ana. Itu dia fasahah je, ya. Keseluruhan bacaan baik, masya-Allah, tabarakallah. Allah yaftah alaik. Baik, pengajaran. Allah rakam buat bicara. Saya suka soalan Tuan Ismail ni, subhanallah. ya. Sebab apa? Bila kita lihat bicara sepupu Firaun ini ataupun saudaranya yang mukmin ini, dia mempertahankan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam supaya Firaun gunakan akal, berfikir, dan dia ajak pemimpin-pemimpin itu berfikir. Pengajaran paling besar ialah Allah kurniakan kita akal, ya, akal. Dan akal itu ada pada orang yang sihat sempurna. Maka disebut waras. Ini bagus orang Jawa ni. Kalau dia jumpa pagi-pagi ni kan, dia tanya khabar pun kan. Waras. Dia jawab waras, waras. Atau dia luceng luceng geng kan. Dia tak sebut sihat. Sihat tu kadang-kadang tak waras, sihat tapi kepala duduk macam tu kan. Tak sihat tu. Ya. Jadi waras ini ialah berfikir dengan fikiran yang sistematik. Sistematik itu juga datang selepas dia meletakkan keadilan pada tempat. Adil ni letak satu perkara sesuai pada tempat dia. Jadi dia tak buang keadilan di situ. Jadi pengajaran paling besar ialah dia nak berlaku adil lah. Wahai Firaun, kau berlaku adil lah. Takkan laki-laki ni cerita kata Tuhanku adalah Allah, engkau nak bunuh terus. Dan aku ajak engkau fikir, kalaulah dia betul, datang azab Allah, kita nak lari ke mana? Siapa nak selamatkan kita? Ya.
Tapi Firaun juga apabila dicakap berbicara bagus elok dengan Firaun, dibalas pun cantik. Ini satu lagi pengajaran yang besar ialah jika bahasa yang kita gunakan untuk berdakwah, ni dai kita kan, menyampaikan kalam dari Allah SWT, dari lisan Rasulnya sampai untuk orang tersentuh hati. Tengok Firaun pun dia sebut walaupun dia gelang-gelong juga, tapi dia tetap bahasanya tu jadi cantik. Allah rakamnya bagi cantik. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Cantik. Ya. Cantik, dia susun tu cantik. Luar ya. biasa. Aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang elok benda ni, ya. Dan aku tidak tunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Dia tak kata cis berdebah kamu. Tak. Ya. Kita pause kejap kat situ dengan izin. Wallahu a'lam. Tengah tegang ni Ustaz, insya-Allah penceritaan yang cukup luar biasa. Kita akan ikuti apakah kesudahan yang berlaku selepas daripada itu. Insya-Allah terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik tafsir dan tarannum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-32. Masih lagi kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Dan yang bagi Ustaz, sebelum kita teruskan penceritaan yang cukup menarik Ustaz tadi tentang Fir'aun dan juga kisah di sebalik apa yang berlaku, kita nak raikan sahabat pemanggil kita yang kedua di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz, kita dah sedia maklum ya bagaimana Fir'aun dengan kedegilannya dah ditunjukkan apa yang dikatakan sebagai balasan kepada umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tamud, umat Nabi Lut. Soalan saya Ustaz, Fir'aun tetap dengan kedegilannya tak mau mengambil ibrah dan juga pengajaran dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan. Apakah kita juga yang sering dengan kedegilan kita yang alfa dan lalai ini, apabila kita juga tidak mengambil pengajaran dari apa yang berlaku pada umat yang terdahulu, apakah kita juga boleh dikategorikan di dalam golongan Fir'aun ni ke, pengikut Fir'aun ke? Kerana kita ni juga sering degil, tak mau dengar apa yang dikatakan dalam ayat Quran. Kita tak pernah nak ambil ibrah dan pengajaran. Kerana kita ni rasa buat tak tahu je Ustaz, senang kita orang Kedah kata dia buat je, tak mau dengar apa yang orang dok sebut dalam Al-Quran tu. Apakah kita juga boleh tergolong dalam golongan Fir'aun yang dikatakan sebagai degil, alfa dan juga lalai ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur, Pekan Pahang bertanya soalan yang cukup luar biasa. Terkadang nasihat yang diberikan mungkin ibarat mencurah air ke daun keladi Ustaz. Itulah realiti, sunatullah berulang Ustaz. Ya. InsyaAllah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Cik Omar Abdul Majid. Soalan Cik Omar ni pemanggil sepanjang hayat kita ini ya. Saya suka dengar suara tu, tahu dari Cik Omar ni. Dia akan menggegar jiwa dan juga mencabar minda. Betul. Dia sebut kalimah degil tu. Kita nak sebut macam mana kalimah degil dalam Quran ini. Melainkan kita akan jumpa bicara Allah Subhanahu Wa Taala dengan merakamkan perbualan Nabi Allah Musa dan juga Harun alaihimassalam ketika Allah memerintahkan
kepada mereka buat satu benda. Allah rakamkan dalam surah Taha ayat 42. Kita bertarannum lagi. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. Baik. Kita sound engineer kita insya-Allah ready for reverb insya-Allah ya. Surah Taha, boleh semak surah yang ke-20 ya, ayat yang ke-42. Kita baca dengan maqam ataupun tarannum nahawand. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Allah. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Kita berhenti kat situ. Ini Allah sebut, nak cerita tentang degil ni, ada cara dan kaedah dia. Dan kita pun ramai yang degil. Ramai. Tak kira kau ustaz ke baru nak start kan, degil tu tetap ada. Ada. Fitrah. Tapi kaedah yang Allah bagi tahu dalam surah Taha ayat 20 ini, idhab anta wa akhuk. Musa, kata Allah Ta'ala, engkau dengan abang kau tu ya, pergi jumpa dengan ayat aku ini, dengan firman aku ini, dengan kebesaran aku. Kamu pergi ya, jumpa Firaun dan bawa tanda-tanda kebesaran aku ni. Jangan buat selek lah pula ya, dalam mengingati aku ni ya. Go you and your brother with my signs and do not slacken in my remembrance. Kemudian idhhaba ila Firaun, kamu dua-dua tu pergilah jumpa Firaun. Innahu tagha, dia ni melampau degil sungguh. Taghut ni puak-puak degil ya, puak-puak yang melampau. Dan tak sebab melampau takkan jadi degil, sebab degil tu yang melampau tu ya. Maka waktu itu faqula lahu qawlan layyina, Allah Taala bagi satu pesan. Kamu dua-dua orang cakaplah dengan dia dengan perkataan yang lembut. Sebab tu maqam tadi tu pun kita guna dengan kaedah sebut yang lembut ya. La'allahu yatadhakkar, mudah-mudahan dia itu ya dapatlah diberi peringatan kepadanya, au yakhsha, ataupun dia rasa takut. And speak to him with gentle speech, that perhaps he may be reminded of fear Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berdua pun menjawab firman Allah Taala dengan bahasa yang sungguh cantik ya, bahasa para rasul dengan Allah cukup sopan. Qala, mereka berdua telah berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Ya Allah, kami ni bimbang, bukan takut apa, bimbang. Takut dia tu buat satu orang kata apa, balasan dendam kepada kami, dan kalau takut juga kerana kedegilan dia akan melampau ya. They said, our Lord, indeed we are afraid that he will hasten atau punishment against us, or that he will transgress. Allah jawab ya, ayat 46 Allah kata, qala la takhafa. Allah berfirman, Musa, Harun alaihi assalam ya, la takhafa, kamu dua jangan takut ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua, aku maha mendengar
sentiasa mendengar dan aku sentiasa melihat. Allah said, fear not, indeed I'm with both of you. Ya, I hear and I see. Jadi Cik Umar, benda degil ni benda yang built in dalam diri manusia. Nak buang macam mana? Tapi degil itu jadikan dia degil yang positif, ya. Positif ke arah kebaikan, jangan positif COVID-19, na'udzubillah min dzalik, ya. Dan jangan jadikan degil itu degil yang negatif. Degil maksudnya usaha untuk nak taqarrub kepada Allah. Tak capai lagi, jangan berhenti usaha, ya. Jangan usaha nak jauhkan diri kepada Allah. Kita akan binasa, na'udzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Satu penjelasan yang mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya yang berbagi ustaz dan juga senang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Rahimah Saud yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-29. Semasa orang beriman ini menyeru kaumnya, di manakah Nabi Musa alaihissalam? Dan yang kedua, bagaimanakah hubungan insan itu dengan baginda Nabi Musa alaihissalam? Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu, jangan keliru. Itu soalannya Ustaz. Baik. Hadirin rahimakumullah. Terima kasih soalan Rahmah Saud, ya, Rahimah Saud, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Karim. Kalau kita telusuri bicara sebelum ini, ya. Bicara sebelum ini dari ayat yang kita boleh tengoklah, antaranya ialah ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa alaihi salatu wassalam, ya, dengan tanda-tanda kebesaran kami dan juga pertolongan mukjizat kami yang nyata jelas. Okey. Pada waktu itu Nabi Allah Musa, jika ditanya oleh Rahmah Saud tadi, nak jawab terus, ya. Nabi Allah Musa ada dalam majlis tu. Ada dalam majlis tu. Jadi bicara yang sangat tegang, tetapi berlaku dengan penuh nilai intelektual. Yang mencetuskan nilai intelektual ini ialah Nabi Allah Musa dan Harun alaihi wassalam, dan disokong oleh sedara dan juga pemimpin di kalangan puak Firaun Qibti pada waktu itu untuk menyokong Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Dan ditanya apa hubungan lelaki beriman daripada kalangan saudara Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam ini, daripada keluarga Firaun ini dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, kalimullah. Jawapannya ialah dia melihat bagaimana gerak-geri, ya, dia orang yang mengkaji tentang perilaku manusia, ya. Dia melihat gerak-geri Asia alaihissalam, ya, yang mana Asia mesra dengan Firaun, mesra. Tetapi Asia terlalu lunak dengan Musa alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Ya. Mesra itu kerana nak menjaga hubungan, ya, keharmonian. Tetapi terlalu lunak dengan Nabi Allah Musa ni, dia kata something wrong somewhere. Lalu dia tanya benda yang rasional, maka dijawab oleh Asia, kau pergi tanya sendiri dengan Musa. Allahu akbar. Jadi orang yang mempunyai logika yang benar, bukan logika yang sesat. Ada logika yang sesat, ya, tasalsul, ilmu yang ayam dulu ke telur dulu, tak selesai-selesai sampai sudah. Allah. Mana ayam dulu ke telur dulu? Telur ayam lah. Jadi tak selesai. Maka dia pergi bertanya dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam. Nabi Allah Musa terangkan satu persatu. Di situ dia setelah beriman dan menjadi pengikut Nabi Allah Musa yang menyembunyikan keimanannya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Satu penjelasan yang cukup menarik. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan yang berikutnya menerusi pemanggil kita yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Norini Abdul Latif daripada Buntung, Ipoh, Perak. Ya, silakan dengan soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak baca satu ayat pertama tadi dan keluarkan sikit tajwid. Ustaz tolong tegur Ustaz, ya. Silakan. Saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul kul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَعْثِ اللَّهِ جَاءَنَا فَمَنْ يَنْصُرُنَا
saya nak keluarkan hukum, ya makli atau maktabi'i, makzati, alih yang masih rumah di atas, qaum, kalau waqaf jadi maklin, 246 bacaannya, kalau wasa jadi sifat lin, la istifadah fatah, ku istifadah dhamma, mul ahlam kamrah, mul izam tak, kul ahlam kamrah, yaw sifat lin, ma istifadah fatah, zo maksi maksud beriti, zo turik istilah, istilah ada 7, zo pozo ain rin khaf. Hi istifadah sahri masih maksud beriti, kalau taqi atau baris di bawah dengan bacaan 2 harakat, nak istifadah fatah, hi ahlam kamrah, rosaqim, buat turut istiqalah. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil kita. Ni pemanggil baru ni Ustaz. InsyaAllah. Tabarakallah. Yang cuba untuk membaca Quran, memperdengarkan kepada kita dan mungkin sedikit teguran ataupun penambahbaikan daripada bagai Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Kak Norini Abdul Latif dari Bentung. Orang Bentung. Jauh. Bentung tak jauh mana pun daripada sini, dekat je sempadan. Ipoh tak? Ipoh. Ipoh memang nak dengar Bentung ni. Sahabat saya memang pada pagi tadi dia bergurau, dia kata Ustaz kena beli alat bantuan pendengaran ni. Masya-Allah. Baik. Dia begini, kita belajar tajwid ini dia bukan teori, dia kena praktik. Dia kena praktik. Praktikalnya. Bila praktik ini dia kena ada satu orang yang mesti menjadi pentasmi' kita, yang mendengar ya. Dan dia akan betulkan. Kalau tidak, jadilah kita as power of two. Dia panggil syok sendiri. Saya dan kita semualah ya. Jadi daripada bacaan tadi okey, cuma kita tak dapat berinteraksi tadi. Ialah masa kita pun ya. Saya syorkan Puan Norini ambil kesempatan bila pihak kerajaan MKN dan umumkan boleh rentas ini ada majlis ilmu yang boleh ada kita sebut dengan izin physical connection, maksudnya boleh bersemuka, dia mesti ada musyafahah, talaqi, musyafahah, talqin. Selalu orang sebut talaqi, musyafahah, ya talqin orang tak bicara. Ingat talqin jenazah kan? Bukan. Talqin di sini ialah keberadaan masa yang sama guru dan pelajar. Bukan rakam kemudian dengar. Lepas tu pelajar ni baca, guru dia tak boleh nak dengar. Betul. Jadi biar dia betulkan. Jadi daripada tadi pembetulan yang mesti ada ialah intonasi suara. Mesti keluar suara, jangan duduk bunyi bisik-bisik. Ya, walaupun suara perempuan, keluarkan suara perempuan tu, jangan duduk bunyi ya qaumi lakumul kan. Dia suara perempuan lah. Tak payah nak dihalus-haluskan lagi. Kemudian perkataan ba's tadi tu jangan jadi ain, dia hamzah tu ba'sin dengan ba'sin ya, jangan tukar dengan ain. Dan kalau kita lihat, kita baca ni wajah bacaan di Malaysia ni selalunya kita ikut tariq. Dia ada tariq Syarik Syatibi dan sebagainya. Maka tak ada jalan lain, mesti bertemu guru dan berhadapan dengannya untuk kebaikan. InsyaAllah banyak lagi yang kita boleh ambil manfaat daripada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ini. Wallahu a'lam. Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min, kita bicara pada juzuk yang ke-24 surah Makkiyah, 85 ayat, dan subhanallah banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik tafsir dan taranum kita pada pagi ini. Kita akan tamat di TV3 dan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah kita masih lagi pada pagi ini berbicara topik tafsir dan taranum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min pada ayat yang ke-29 sehingga ayat
yang ke-32. Masih lagi kita bersama dengan yang berbahagia, tetamu undangan kita, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, terus hubungi kami menerusi talian yang tertera 0377261603, atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita masih lagi menggunakan ataupun merujuk kepada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, dan kita nak teruskan pada ayat yang ke-30. Fayatafadhal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita lihat kepada ayat yang ke-30, ya. Dia jawab lagi Firaun. Ya, Firaun kata, "Yalah, aku bukan dah nak syur pada kamu tu benda yang tak elok. Melainkan aku tunjuk ni jalan yang benar ni, sabilar rasyad." Maka ayat 30, orang yang beriman ni dia jawab. Dia nak merasionalkan lagi, melogikan lagi bicara Firaun yang dia nampak dah mula gelong-gelong dah tu, ya. Dia kata, wa qala alladhi amana, dan telah berkatalah orang yang beriman tadi, dia kata, ya qaum, wahai kaum aku. Oh, dia bercakap tu, dia tak tuju kat Firaun seorang. Cantik tak bahasa ni? Kalau kita sebut dengan kita fokus kepada satu individu, Firaun siapa dia? Kalau calang-calang dia tak sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang tertinggi, ya. Guru kami sebut dalam syarah ayat ini, dia kata Iblis pun terkejut waktu dengar ayat tu. Allahu akbar. Iblis pun terkejut. Kaget. Iblis kata, kaget aku mendengar bicaramu wahai Firaun, ya. Aku pun tidak pernah mengaku Tuhan kerana Tuhanku ialah Allah. Allah. Lalu Firaun bila dia dengar, ya qaum, wahai kaum aku, dia tak terasa sangat. Sebenarnya ayat itu dituju untuk dia. Betul. Ayat itu dituju untuk dia. Ini cantik bicara orang Melayu dalam peribahasa dia kata apa? Marah anak, sindir menantu. Allahu akbar. Cantik tak? Betul. Dia kata kaum aku takut sungguh-sungguh aku ini, kamu semua dan kita semua. Dan dia sebut, ya, aku bimbang kamu. Inni akhafu alaikum. Jadi dia nak bagi tahu, aku takut kamu tu artinya aku bukan golongan kamu. Kalau tidak dia kata aku takut kita. Ustaz, tadi dia sebut dekat situ kita, ya. Faman yansuruna. Karena waktu dia sebut kita itu dia sedar, ya. Jika datang bala Allah, engkau yang kufur dan aku yang beriman ni pun sama rata je kena. Ya, kerana itulah orang-orang yang beriman ini, dia kena ingat satu benda, datang bala Allah Subhanahu Wa Taala jika dia tidak tergolong dalam golongan orang yang menegakkan kebenaran, pukul rata semua kena sama. Sama aja. Ya. Jadi dia kata aku takut ke atas kamu seperti mana apa yang telah berlaku tentang hari yang telah menimpa kaum-kaum yang sebelumnya. Yang disebut Al-Ahzab itu kaum-kaum yang bergabung menentang rasul-rasulnya. Allahu akbar. Ya, dan kita lihat pada waktu itu apa yang berlaku. Kaum Nabi Nuh, ya. Kaum Nabi Allah Hud, nama apa? Ad. Kaum Nabi Allah Salih, nama apa? Thamud. Kaum Nabi Allah Lut alaihi wassalatu wassalam, di mana kaum Nabi Allah Lut? Di Sodom dan Gomorrah. Waktu itu, ya, dalam jangka masa yang dekat, bukan jauh pun. Ya. Kita lihat peristiwa di mana malaikat yang datang, Jibril datang dengan Mikail, ya, ziarah Nabi Allah Ibrahim dan juga Sayyidah Sarah alaihi wassalam. Cerita tentang apa? Anak beritahu kamu akan dapat anak. Kamu nak pergi mana lepas ni? Kata Nabi Allah Ibrahim. Aku nak ke tempat anak saudara engkau, iaitu Nabi Allah Lut. Nabi Allah Ibrahim bimbang. Apa yang akan terjadi? Kami akan selamatkan Lut dan mereka yang beriman bersama-samanya, kecuali mereka yang menolak kebenaran. Jadi, kalau kita lihat ayat ini, ya, sampailah ayat 31. Maka datang ayat 32, terus saya pukul rata terus ayat 32. Dia kata, wahai kaum aku takut ke atas kamu hari di mana masing-masing menjerit minta tolong. Waktu tu aku nak bagi tahu dalam hati aku ni, aku bicara by heart, aku tak boleh tolong kamu. Allahu akbar.
Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tak boleh, dah ada manfaat lagi dah. Harta benda dan anak pinak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari yang dipisahkan seseorang daripada saudaranya. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu manusia sibuk dengan urusan dia. Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Saya mendengar tu timbul satu kegerunan dalam diri betapa subhanallah apabila azab Allah Subhanahu wa taala itu tiba, maka seandainya kita berada di tempat tersebut, tidak kira kita beriman ataupun tidak, walhasil mungkin kelalaian daripada kita, maka semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan daripada bala bencana dan juga musibah sebagaimana yang telah pun digambarkan sebentar tadi. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita Siti Nurbayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-30 surah Ghafir, apakah punca sesuatu kaum itu boleh bergabung atau bekerjasama dalam menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya? Dan apakah bentuk atau cara gabungan yang mereka lakukan untuk menentang Rasul mereka? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala al Muhammad. Jawapan kepada Siti Nurbayah yang bertanya, terima kasih. Ada 2 soalan ya. Jadi kalau kita himpun-himpun ni ada 10 soalan lah. Ya. Yang mana soalan digabung-gabung. Kata yang pertama, punca. Sidang penonton yang dikasih sekalian, tadi lah Ustaz biar tahu jangan keliru. Tadi drop sekejap sebab beralih TV3 nak buka balik TV9 ya. Jadi tolong share, like, komen balik ramai-ramai untuk dapat manfaat daripada tarannum tafsir tadabbur surah Ghafir, ada surah Mukmin ini. Punca tak ada benda lain, hubbud dunya, cinta kepada dunia, ya, wa karahiyatul maut, dan benci kepada kematian. Allah. Ya. Ini yang disebut sebagai al-wahn, penyakit wahan. Cinta pada dunia. Jadi hidup di dunia ini, ambil segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan untuk jalan yang dia redha dan mencari-cari jalan dekatkan diri kepada dia. Yang disebut taqarrub ila Allah, yang disebut qurbah ila Allah, ya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu pagi ni siapa yang tak ada TV, tak ada smartphone, buang dunia konon-konon, ya. Hilanglah dia majlis ilmu ni. Ya. Dan kita yang pakai elok-elok ni, dia kata, Ustaz, kenapa tak pakai kain pelikat ni pagi ni? Boleh kan pakai kain pelikat? Pakai jubah. Pakai jubah boleh. Saya pun kita pernah pakai jubah dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, bagi setiap tempat itu ada kesesuaiannya yang tertentu, yang terkhusus, ya. Jadi kita nak bercakap tu mau kita fikir dulu. Kerana tu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, dia kata orang yang pintar dia akan letakkan akal dia tu di belakang lidah. Tapi orang yang dungu dia akan letakkan akal dia depan lidah. Apa beza dia tu? Letak akal belakang lidah tu, nak cakap tu dia fikir dulu. Ya. Baru keluar. Betul. Tapi si dungu, na'udzubillah min zalik. Dia cakap-cakap, silap cakap. Nyesal cakap. Jadi punca kesepakatan ini ialah mereka cintakan dunia, tak ada benda lain. Takut hilang dunia. Ambillah dunia ni, gunakan untuk jalan akhirat. Betul. Kerana itu sunnatullah. Lelaki beriman tadi, dia tak buang pun dunia dia duduk dengan Firaun, tapi dia gunakan kedudukan dia bersama dengan Firaun dan juga kelompok Firaun, orang-orang bangsawan pada waktu itu, untuk ajak mereka beriman dalam keadaan aku tak perlu cerita pun aku beriman. Ya? Dan yang kedua, bentuk kesepakatan itu ialah masing-masing sokong menyokong kebatilan. Itulah bentuk kesepakatan dia. Tak ada satu pun yang nak menyokong kebenaran atau nak menyanggah Firaun, Haman, Qarun dan sekutu-sekutunya. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Antara punca dan juga gabungan yang berlaku menentang apa yang dibawa ataupun dakwah yang dibawa oleh Rasul yang terdahulu. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Surah Ghafir ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-32 cukup luar biasa penjelasan dan juga telah pun kita hayati apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya, iaitu Hasnun Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 2 soalan. Yang pertama soalannya Ustaz, di dalam ayat yang ke-30, orang yang beriman itu
berkata kepada kaumnya dan merujuk kepada golongan bersekutu. Soalan saya Ustaz, adakah seruan kepada kaumnya itu merujuk kepada pengikut Firaun dan siapakah golongan yang bersekutu itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Baik. Terima kasih saudara Hasnain Wahid ya. Masya-Allah. Cantik soalan tu sebenarnya. Ya. Maksudnya dia meneliti ayat. Betul. Bukan main baca begitu-begitu sembrono tengok sekali lalu, tidak. Orang yang menyuruh kaumnya itu merujuk kepada Firaun dan kelompok Firaun. Saya dah jawab tadi sebenarnya dalam bicara kita tadi. Apabila dia sebut yang suruna. Siapa? Fama yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Ya. Jadi dia merujuk kepada Firaun dan kelompoknya, dan dia duduk dalam kelompok tu. Dia tak keluar. Dia tak keluar daripada kelompok Firaun pergi duduk dengan Nabi Allah Musa dan Harun. Keluar pergi duduk jadi peguam bela, tak. Dia duduk dalam kelompok tersebut. Kita pun tak tahu susunan macam mana duduk kok singgasana Firaun, pemimpin kanan, barisan kanan, kiri, berdepan dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi kita boleh kata ya dengan satu tanggapan ya, dia tak keluar pun, dia duduk dalam tu. Cuma bila dia sebut golongan yang bersekutu, bergabung, menentang, tu ialah merujuk kepada kaum-kaum yang dahulu, masing-masing pakat dengan kaum itu sesama mereka tentang Rasul yang diutuskan kepada mereka. Allah. Seperti mana pakatan yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Pakatan itu daripada siapa? Isteri dia pakat dengan anak tiri dia, ya. Kaum Nabi Allah Lut, isteri dia pakat dengan kaum dia. Allah. Kaum Nabi Allah Salih, ya, sesama kaumnya berpakat membunuh unta yang dikurniakan Allah kepada Nabi Allah Salih. Jadi yang disebut sebagai golongan bersekutu itu mereka yang sepakat untuk nak musnahkan hak yang dibawa oleh Rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tu demikian antara penjelasan, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan untuk surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ini untuk ayat 29 sehingga ayat yang ke-32. Kita nak berjeda seketika Ustaz, jadi terus setia menonton, jangan ke mana-mana, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rajab untuk sama-sama kita mengikuti tafsir dan tarannum surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat yang ke-29 sehingga ayat yang ke-32. Yang bagi Ustaz, kita nak raikan sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji Tukinun, apa khabar? Alhamdulillah baik. Saya doakan mudah-mudahan semua baik. Kru-kru semua baik. Amin, insyaAllah. Persoalannya saya nak ingin penjelasan sikit daripada Ustaz pagi ni. Baik. Surah Ghafir ni adalah satu surah yang mengingatkan atau memberi amaran kepada kaum-kaum zaman Nabi dululah, iaitu kau jangan engkar, kau adalah ikut. Tapi kebanyakannya mereka tu engkar atau buat tak tahu saja. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Adakah umat sekarang ni lah, umat kita, ada tak yang macam dulu tu engkar? Maknanya kalau dah bagi ingatan, contoh lah,
Ada waktu bang, dia pun buat dia je tak nak pergi solat. Dia Masya buat Allah, faedah aja. Baik, Jadi baik. ada ke tidak umat-umat yang kita ini, dan macam mana caranya untuk supaya jangan lalai, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencipta kita dan menjadikan kita. Itu sajalah soalannya pagi ini ya. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan marah, sekadar nasihat. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Haji Abdul Kainul, soalan yang cukup luar biasa. Okey, sedikit penjelasan daripada yang bagus Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Tukanon yang telefon tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita lihat ya, yang bertanya terlebih tahu sebenarnya. Masya Allah. Maka jawapannya ialah ada. Sentiasa ada. Kita boleh lihat perilakunya di sekitar atau sekeliling kita. Dan paling kita takut, kita adalah termasuk dalam Allah golongan Akbar. tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, janganlah dia berlaku. Ya. Kerana apa? Golongan yang degil ini, golongan yang keras ini, golongan yang tidak mahu menerima kebenaran ini, datangkanlah kepadanya hingga kalau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta turun Jibril sendiri untuk menyampaikan kebenaran kepada kamu pun tetap kamu akan tolak. Allah Akbar. Kerana dia dah mindset, dengan izin ya, mindsetting dia itu, aku tak nak. Aku tak nak. Benda yang namanya ubat ya, jarang-jarang lah dia tu manis seperti gula. Ya, jarang-jarang. Madu tu ubat Ustaz, manis. Lain. Ya. Kalau kita tengok selalu kalau orang ambil peria katak buat ulam, orang tak suka pahit. Pahit, subhanallah. Pahit ya Rabbi. Ya. Daun cerita. Daun cerita. Kalau di sini dia buat daun tutup bumi dan sebagainya. Kenapa nama daun cerita? Jenuh cerita pahit dia tu. Orang tak suka, tapi dia jadi ubat. Ya. Dia jadi ubat. Tapi kalau semua manis nak seperti gula, na'udzubillah min dzalik, tunggu besok kehilangan anggota. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kedegilan ini nak syarah pun jadi takut, bimbang, paku dulang, paku tersepih mengata orang dia yang lebih. Allah. Itu yang paling kita takut. Tapi adakah kita nak jadi orang yang menyembunyikan hak? Jangan. Kerana Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, dia sebut qulil haqq, kamu mesti sebut benda yang benar walau kana murran, walaupun benda itu pahit sepahit-pahitnya. Kerana guru kami dia sebut satu analogi yang cantik, ya. Kamu rasa buah itu manis, tapi cuba kamu rasakan daripada akarnya datang daripada jalan yang pahit. Jadi benda tak boleh ada rasa kecewa, ya. Dakwah mesti diteruskan, ajakan mesti dibuat, ya. Hidayah itu mesti ditonjolkan, ada, tapi tersembunyi kerana manusia telah pun meletakkan kebatilan itu menutup kebenaran daripada mata hatinya. Wallahu taala alam. InsyaAllah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan ayat yang berikutnya. Sebelum kita tamatkan siaran kita pada pagi ini, kita nak serahkan kepada Yang Berbahagia Ustaz. Dan sebelum tu mungkin sedikit tambahan soalan, mengapa wujudnya golongan yang menyembunyikan keimanan? Apakah dia oportunis dengan izin Ustaz, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu, dan kita minta Ustaz teruskan dengan ayat yang penghabisan Ustaz. Kenapa ada golongan sebegini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adakah mereka oportunis? Jawapannya tidak. Kalau mereka oportunis, lain bicaranya. Ya. Tak ada langsung nak menyokong. Ya. Mereka mempunyai kepentingan di jalan dakwah yang cukup besar. Saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kisah Ashabul Kahfi yang berbeza dengan kisah lelaki beriman ini. Kerana situasi Dakyanus pada waktu itu berbeza dengan situasi Fir'aun pada waktu ayat ini dibicarakan. Tak sama. Dan kalau kita sambung lagi bicara, maunya pukul 12 tengah hari belum selesai lagi. Cari masa untuk kita pelajar lagi. Hadirin rahimakumullah, saya bawa bicara sekumpulan saudara kita yang menyembunyikan keimanan mereka hidup di Cordoba. Sekarang berada dalam negara Spanyol. Ya. Cordoba, bahasa Arabnya disebut Qurtubah. Di situ lahirnya Imam Al-Qurtubi. Mereka sembunyi keimanan sehinggalah datang zaman yang beredar sampai kepada suatu ketika
pihak kerajaan Sepanyol mengisytiharkan bebas dalam beragama, pada waktu itulah mereka menyatakan kami sebenarnya Islam, tapi menyembunyikan keislaman kami kerana tidak mahu berganjak daripada tempat ini. Sebab jika datang umat Islam untuk menziarahi tempat ini, kami masih ada dan menanti untuk menyampaikan sebenar-benar kebenarannya. InsyaAllah. Pahit ya. Mereka duduk di situ menelan segala kepahitan, tetapi kemanisannya bila kita sampai di the Grand Mosque of Cordoba, ya, waktu itu kita dengar kisah mereka yang begitu teliti, bagaimana perjuangan hingga sampai mereka wujud pada hari ini. Kita tiada suatu balasan terhadap kisah mereka melainkan tangisan dan esakan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulan daripada bicara kita hari ini, perjuangan itu berseni. Ya, ada uslub dakwah dia, ada jalan yang tersendiri. Maka jangan kita kecam. Contohnya ada golongan tertentu yang mengecam. Ustaz tu cover line tak mau cakap. Bukan soal begitu. Kalian netizen tidak berada di tempat individu tersebut. Setiap orang ada jihad masing-masing. Ada jihad masing-masing dan ada lapangan dia masing-masing, ada padang dia masing-masing, dia ada gelanggang dia masing-masing. Sebab itu kita lihat hari ini, ya, golongan yang satu ketika mengecam satu pihak. Tiba-tiba dia duduk di tempat tersebut. Dia pun jadi terkedu dan kaku. Anak muda sebut hari ini, dia kata apa? Mati kutu, Ustaz. Ya. Sebabnya mereka tidak berseni dalam berdakwah, dan seni tersebut tak perlu bimbang-bimbang. Al-Quran telah sampaikan dan kisahkan dengan begitu terperinci seperti bicara kita pada pagi ini. Allahu Akbar. Ibarat kata pepatah, lain padang, lain belalang, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Bagaimana kita berada di suatu tempat, maka percakapan ataupun aturan adatnya, maka kita menurut kepada keadaan tempat tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan hasrat ataupun tujuan dakwah tercapai. Dan panjang perbicaraan kita pada pagi ini, Ustaz, dan mungkin sebagai pelan tindakan terakhir sebelum kita tutup majlis kita pada pagi ini, mungkin sedikit kesimpulan atau rumusan untuk program kita pada pagi ini, dan mungkin sedikit pesanan terakhir daripada yang bagi Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jika kita melihat, telusuri satu persatu ayat 28, 29, 30, 31, 32, kita akan dapati bahawa jati diri adalah elemen yang paling penting dalam membawa kebenaran, ataupun disebut dengan al-haq, the truth. Kenapa jati diri ini terlalu penting? Kerana tanpa jati diri, seseorang itu akan nilai prinsipnya yang ditanam selama ini hilang. Akan hilang. Goyah, ya. Akhirnya rebah, runtuh, hancur dan binasa. Prinsip tetap prinsip, tetapi jalan untuk mencapai prinsip tersebut terlalu luas. Sebab itu disebut waman jahada fina, barang siapa yang sungguh-sungguh, ya, untuk sampai kepada keredaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh-sungguh kami pastikan untuk mereka itu diberi petunjuk, kemudahan untuk sampai dengan pelbagai jalan menuju kami. Subul, dia tak sebut sabil, dia sebut subulana. Maka carilah jalan tersebut. Kesimpulannya, jangan duduk di satu tempat menjadi jumut. Jangan juga suka menjadi pengkritik yang tiada penghujung jalan penyelesaian. Suatu ketika kita memberikan kritikan, masa yang sama sampaikan jalan penyelesaian. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan subhanallah, demikian antara perkongsian untuk pagi ini, dan terima kasih ataupun jazakallah khair kepada yang bagi Ustaz untuk perkongsian yang cukup luar biasa. Dan esok sebagaimana biasa yang bagi Ustaz, kita akan teruskan lagi sebagaimana jam dan juga waktu yang sama, Sabtu dan Ahad kita akan berbicara topik tafsir dan taranum. Esok sambungan surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-36. Sebelum saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk sedikit doa,
ataupun penutup pada pagi ini, saya kira mungkin kita tidak berkesempatan untuk berdoa dan kita mungkin tutup dengan tasbih kafarah. Dan saya nak bertanya sedikit, mungkin ada khabar daripada Mamu Hanifah Pulau Pinang, Ustaz, kerana kita telah sekian lama tidak menerima panggilan daripada beliau, dan apapun keadaan beliau kita doakan yang terbaik. Dan kami di Tanyalah Ustaz merindukan beliau, dan doakan kami di sini mudah-mudahan kita dapat sama-sama diberikan kekuatan untuk terus berdakwah kepada seluruh masyarakat, insya-Allah. Dan Mamu Hanifah, jaga diri baik-baik, insya-Allah kami merindukan anda. Dan Ustaz, mari sama-sama kita tangguhkan majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih sekali lagi Ustaz. Terima kasih kepada anda para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.